disarankan untuk sentiasa mencuci tangan. Ada siapa-siapa boleh bagi supaya Supaya tak ada bakteria ke tangan. Okey, supaya tak ada bakteria kat tangan, boleh terima. Okey. Sebab kita nak apa? Membasmi ataupun merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Tak semestinya bakteria so kalau sebut bakteria satu jenis je, virus tak hilang ke? So macam kita nak menghapuskan mikroorganisma. So boleh sama ada bakteria, virus, protozoa, apa lagi? Kita belajar. Bakteria lagi? Alga. Lagi? Lagi. Please respond. Yang 5 tu kan Cikgu. Ya, betul. Sebab fungi betul. Alga, Lagi? bakteria, virus. Yes, so ada 5. So kita nak cuci tangan sebab nak elakkan mikroorganisma berbahaya yang melibatkan kelima-lima jenis mikroorganisma ini, bukan saja bakteria. Kena set dalam minda lah. So kita digalakkan untuk cuci tangan untuk membasmi atau merencatkan pertumbuhan kelima-lima mikroorganisma ini. Okay. So macam contoh virus kan, virus coronavirus, nampak ke? Tak nampak kan? So salah satu caranya kita kena kerap mencuci tangan. Okay, sama ada nak makan ke, nak buat kerja ke, memang sekarang ni SOP cuci tangan sentiasa, betul kan? Okay, so hari kita masuk pada faktor, sebenarnya awak ada eksperimen untuk satu topik ni, tapi sebab PDPR, so eksperimen terpaksa ditangguhkan. So saya terus kepada teori lah. Okay, nampak tak slide kat depan? Nampak? Okay, faktor faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. So mikroorganisma ni yang 5 tu, dia ada faktor-faktor yang membolehkan dia bertumbuh. Okay, so antaranya disebabkannya ada kelembapan, ada cahaya, ada suhu disebabkan faktor suhu, nilai pH dan nutrien. Okay, so ingat 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan nutrien. Okay, kita teruskan. Okay, nampak tak slide kelembapan? Bertukar tak slide? Tak. Okay, sekarang slide kelembapan. Okay, kelembapan, nampak So faktor pertama yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma adalah kelembapan, di mana keadaan lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. So mikroorganisma ni dia tak suka tempat yang kering. Okay, sebab itu kalau kita lepas cuci tangan, kita jangan biarkan tangan kita lembap. Kita kena lap kering-kering tangan kita. Okay, sebab kalau awak cuci tangan tapi biarkan tangan tu basah, lembap, sia-sia je So mikroorganisma akan kembali melekat-lekat kat tangan awak. So lepas cuci tangan, pastikan keringkan tangan. Okay, sebab keadaan lembap adalah keadaan sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. So persekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhannya. Okay, itu untuk faktor kelembapan. Okay, next slide. Okay, next slide adalah faktor cahaya. Nampak? Nampak. Okay. So, faktor kedua cahaya. Okay, faktor kedua cahaya. Mikroorganisma seperti alga. Okay. Seperti alga mempunyai klorofil. Okay, so yang memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. So kebanyakan mikroorganisma yang ada klorofil, contohnya seperti alga, dia perlukan cahaya untuk bertumbuh dan menjalankan fotosintesis untuk makan lah. Okay, tapi sebaliknya, contoh kulit bakteria, ada kulit bakteria ni dia tak perlukan cahaya sebab dia boleh membiak ataupun bertumbuh dalam keadaan gelap. Okay, so kulit bakteria dia bertumbuh dalam keadaan lebih baik dalam keadaan gelap, berbeza dengan alga dan setengah mikroorganisma lain lah. Okay, so faktor cahaya antara faktor yang membolehkan pertumbuhan mikroorganisma.
Okey, pendedahan kepada cahaya ultraungu dapat membunuh mikroorganisma. Cahaya ultraungu ni siapa tahu apa tu cahaya ultraungu? UV light. Okay, dalam bahasa Inggeris ni UV light. Okey, kira sinaran yang mengayon lah yang dapat membunuh mikroorganisma. Okey. Okey, itu faktor yang kedua. Okey, faktor yang ketiga. Suhu. Okey. Okey. Suhu 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, apa tu maksud suhu optimum? Maksudnya suhu yang terbaik. Suhu yang terbaik untuk pertumbuhan mikroorganisma. So 35 hingga 40 ni panas ke tak panas? Rasa macam mana? Cuba berespon tak? 35, 40. Suhu dia macam mana Panas ke tak panas ke, sejuk ke macam mana? Semua boleh respon. Panas Okay, nak tanya suhu air mendidih ataupun menggelegak berapa Celsius? 100. 100. Okay, itu memang suhu panas gila lah. So 100 Celsius memang mikroorganisma tak dapat tumbuh. Suhu takat beku. Suhu takat beku. Berapa? Suhu takat beku. Siapa nak cuba? Berapa darjah Celsius? Kosong? Yes, okay. So suhu kosong dengan 100 darjah Celsius yang terlampau sejuk dan terlampau panas adalah suhu yang langsung tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. So 35 hingga 40 ni adalah suhu optimum, suhu terbaik untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okay, yang so ingat suhu optimum tu suhu terbaik. Okay. Keadaan suhu terlalu rendah, kan contoh kosong, 1, 2, 3 darjah Celsius seperti sejuk, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Tapi faham tak maksud merencatkan? Siapa boleh beritahu saya? Yang faham maksudnya dia mematikan pertumbuhan. Apa dia? Nak cakap apa Husna? Tak ada. Okey, keadaan suhu terlalu tinggi pula mampu membunuh mikroorganisma. So tak boleh terlampau sejuk, tak boleh terlampau panas. Okey, so dia suhu 35-40 tu kira suhu sedang-sedang. Okey, biasa kalau scan suhu kat dahi tu kan, berapa suhu badan awak? Suhu normal badan manusia berapa? 36. Kan, ni 35, 40 ni lebih kurang macam suhu badan manusia lah kan. Tapi 40 tu dah kira panas lah, dah demam kalau manusia. Tapi untuk mikroorganisma, suhu tu paling okey, paling terbaik untuk pertumbuhan. Okey, dah berapa faktor dah? 3. So ni faktor yang keempat iaitu nilai pH. Okey, faktor nilai pH. Okey, pH 7 iaitu pH neutral. Nampak tak slide nilai pH? Tak nampak. Tak nampak. Okey. Okey, nilai pH. Nampak? Nampak. Ya. Okey, nilai pH 7 ataupun neutral merupakan pH optimum bagi pertumbuhan kebanyakan mikroorganisma. Tadi apa maksud pH optimum? Apa maksud optimum tadi? Sesuai. Tadi suhu optimum. Ni pH optimum maksudnya macam mana? Apa maksud optimum? Saya boleh cuba. Apakah maksud optimum? Yang sesuai. Yes, yang sesuai dan terbaik. So nilai pH optimal adalah pH yang terbaik. Maksudnya pH neutral, dia tak nak terlalu berasid ataupun tak nak terlalu beralkali. Okey. Contoh macam kalau kawasan tu terlalu berasid banyak bahan kimia yang berasid. So kemungkinan mikroorganisma akan mati ataupun beralkali. Sama juga
So pH 7 adalah pH yang optimum untuk pertumbuhan. Terdapat sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup di persekitaran yang berasid, sedikit berasid atau berakali. Okay, ada juga sedikit berakali atau berasid yang dapat hidup setengah mikroorganisma lah. Okey, habis untuk faktor yang ke berapa? Yang keempat. Keempat. So kita masuk faktor ke-5 yang terakhir iaitu nutrien. Okey, nampak slide? Nampak slide nutrien? Nampak. So, okay. So nutrien adalah kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien cukup. Maksudnya nutrien ni makanan lah. So dengan adanya makanan, so mikroorganisma akan bertumbuh dengan cepat. Okay. So kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien. Okay, ada juga walaupun ada makanan, tapi faktor lain seperti kawasan tu tak lembap kering, kawasan tu tak ada cahaya, kawasan tu terlalu terang, okay, ataupun suhu terlalu tinggi, nilai pH yang kurang sesuai. So faktor-faktor lain juga memainkan peranan lah untuk pertumbuhan mikroorganisma. Bukan setakat nutrien, faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH juga memainkan peranan untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey, cukup untuk 5 faktor pertumbuhan mikroorganisma. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, saya teruskan. Okey, boleh ulang balik tak? Sila senaraikan 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan nutrien. Pandai. Okey, so 5 faktor Okey, seterusnya saya masuk pada mikroorganisma berfaedah. So saya dah mention sebelum ni, ada mikroorganisma yang berbahaya, ada mikroorganisma yang berfaedah. So kita pergi pada mikroorganisma yang berfaedah. Okey. Sekejap, saya tak penting. Okey, kalau siapa yang ada versi buku teks digital? Ada, semua ada. Semua ada okey. Ada semua ada. Yang saya bagi tu dia macam versi PowerPoint lah, tapi lebih kurang lah. Okey. Okey, ni antara contoh ataupun antara gambar-gambar. Okey, gambar-gambar di mana bidang-bidang yang memainkan peranan penting menggunakan mikroorganisma berfaedah. Contoh dalam perindustrian. Okey, kita ada makanan, minuman, barang kulit. Pertanian juga ada memainkan peranan dia dalam pencernaan, dalam bakteria penyucitan. Okey, dalam bidang perubatan juga kita gunakan mikroorganisma ni. Semua ni mikroorganisma berfaedah. Okey. Okey, saya pergi detail dia. Okey, kita pergi pada bidang perindustrian dahulu. Okey, nampak? Nampak. Okay. So, antara contoh ataupun nama saintifik mikroorganisma, contohnya lah Lactobacillus bulgaricus. Boleh try sebut Lactobacillus bulgaricus adalah contoh mikroorganisma yang dimasukkan dalam minuman. Siapa tahu minuman apa yang ada mikroorganisma ni? Saya tahu contoh minuman yang ada mikroorganisma Lactobacillus. Mesti pernah minum minuman ni. Saya rasa semua orang pernah minum. Ada tak idea? Air mineral. Apa? Bukan. Air mineral bukan. Yes, dalam Vitagen lagi. Yakult kan? Vitagen, Yakult, apa lagi? Lactogen kan? Air berkultur tu kan. Itu semua kalau awak beli, awak tengok dekat label dia, dekat kandungan nutrien dia, awak tengok ada bakteria lactobacillus dimasukkan dalam air tu. Okey, jangan tak percaya. So dalam minuman tu semua ada mikroorganisma ataupun bakteria Lactobacillus bulgaricus dalam minuman. Okey. Selain itu, dalam barangan kulit juga ada mikroorganisma Bifidobacteria sp dan Lactobacillus subtilis. Okey, barang kulit seperti handbag, apa lagi? Tali pinggang. Okey, ada menggunakan kulit sebenar lah, kulit yang original. Okey, yang ada Bifidobacteria sp.
dan juga lactobacillus sp. Contohnya lah digunakan nak buat handbag tu digunakan kulit ular sawo contoh. Pada kulit tu ada bakteria sebenarnya. Bakteria itu baiklah, tak membahayakan untuk kesihatan. Okay, itu untuk bidang perindustrian, contohnya dalam minuman dan barang kulit. Okay, kita pergi pada bidang pertanian. Okay, so dalam bidang pertanian, okay, contohnya pencernaan haiwan. Okay, kebiasaannya dalam usus haiwan, dalam haiwan ternakanlah seperti lembu yang sangat diperlukan untuk pencernaan haiwan seperti Bifidobacterium sp. Okay. Kemudian bakteria penetritan juga sangat penting untuk pertumbuhan tumbuhan. Contohnya Nitrobacter dan Nitrosomonas sp. Nitrobacter dan Nitrosomonas sp. Okey, adalah bakteria penetritan yang membantu pertumbuhan pokok ataupun tumbuhan. Okey, contoh dua jenis faedah dalam bidang pertanian. Pencernaan haiwan dan dalam bakteria penetritan. Okey, sudah dua bidang industri dengan pertanian. Okey, dalam bidang perubatan. Perubatan ni banyak sebenarnya. Antaranya, okey, insulin. Siapa tahu insulin ni, iaitu sejenis hormon, disuntik kepada siapa? Siapa yang memerlukan insulin? Siapa boleh tahu? Insulin ni diperlukan oleh siapa? Ada jawapan? Siapakah pesakit yang memerlukan suntikan insulin? Siapa nak cuba? Yang diabetes. Yes, betul. Diabetes, pesakit kencing manis. Okay. So, pesakit kencing manis dia sangat memerlukan insulin. Okay. Sebab apa? Sebab dia punya buah pinggang dah dia punya pankreas tak mampu nak menghasilkan insulin. So, dia perlukan insulin secara injection lah. So, insulin ni dihasilkan menggunakan mikroorganisma, iaitu daripada mikroorganisma E. coli nama dia, recombinant E. coli. Okay. So pesakit-pesakit itu dia akan suntik hormon insulin ni. Insulin ni diperbuat daripada mikroorganisma sejenis bakteria recombinant E. coli. Okay. So selain itu dalam bidang perubatan juga, okay, kita ada antibiotik seperti penicillin. Okay, so penicillin ini diperbuat daripada sejenis kulat. Okay, nama dia Penicillium chrysogenum. So penicillin adalah jenis antibiotik, okay, yang diperbuat daripada kulat. Okay, vaksin. Ni vaksin. Okay, so tapi vaksin untuk ini bukan vaksin untuk coronavirus lah. Ini contoh-contoh pesakit lain, rotavirus, salmonella, okay, poliovirus. Okay, so ni antara 3 contoh faedah mikroorganisma dalam bidang perubatan untuk jadikan hormon insulin, antibiotik dan vaksin. Okay, ada soalan tak? Tada. Okay, semua faham? Boleh Senang lah. Okay, next. Boleh. Seterusnya, saya pergi pada next slide. Okay. Ni gambar dia. Okay, gambar contohlah. Contoh mikroorganisma yang digunakan dalam vaksin lah. Okay, kita pergi kepada potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam. Okay, apa maksud mikroorganisma dalam bioteknologi atau gambar ni? Nampak tak gambar apa ni? Bahan-bahan buangan pertanian seperti kulit-kulit buah, nampak tak? Nampak tak gambar-gambar? Nampak. Okey, contoh-contoh macam kulit pisang, kulit buah oren, bahan-bahan
sisa-sisa vegetable apa semua ni. Okay, so saintis telah pun mencipta satu kaedah di mana bahan buangan ni sangat-sangat penting, okay, boleh dikitar semula ataupun diproses untuk menjadikan bahan-bahan pencuci, natural cleaning product yang lebih natural tanpa bahan kimia. Okay. So perkembangan dan kemajuan dalam bioteknologi, terutamanya bioteknologi hijau, telah menjanakan dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim melalui penyampaian sisa pertanian. Inilah mungkin sisa-sisa ni jangan buang, tapi boleh diproses untuk menjadi bahan pembersih yang lebih natural. Okey, tanpa menggunakan bahan kimia. Contohnya dia merawat sisa kumbahan dan sebagainya lah. Okay, next. Okay. Ini gambar ni. Sebagai contoh larutan pembersih ekoenzim. Okay. Yang belah kiri yang ni pencuci warna hijau ni adalah contoh pencuci yang menggunakan bahan kimia lah. Okay, yang ini ekoenzim. Okay. So ekoenzim dengan pencuci yang menggunakan bahan kimia, awak rasa yang mana lebih baik? Yang mana lebih baik? Pencuci pembersih ataupun pencuci bahan kimia? Ekoenzim atau bahan kimia? Ekoenzim. Ya. Okay, kenapa ekoenzim ni lebih baik? Okay, tengok Okay, saya tengok bezakan kat sini. Okay, nampak jadual? Nampak. Okay, so perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dengan bahan pencuci kimia. Okay, kita tengok pada proses penghasilan. Macam mana pembersih ekoenzim ini diproses. Okay, so proses menghasilkan larutan ekoenzim ni adalah menggunakan sisa-sisa pertanian. Contohnya macam kulit pisang, kulit oren, sayur-sayuran yang tak makan tu kan. So semua itu di proses penampaian. Okey, tetapi contohnya bahan pencuci kimia, contoh kat rumah kita ada Axion lah, pencuci pinggan apa lagi, contoh pencuci pinggan Glow ke kan, tu semua adalah bahan kimia. Tapi kalau nak beli tengok dekat pembungkusan tu ada tulis eco. Eco tu menunjukkan dia ada bahan-bahan neutral yang kurang menggunakan bahan kimia. Okey, so proses sebenarnya berbeza lah menggunakan bahan kimia dengan ni guna sisa pertanian. Okey, tindakan terhadap lemak dan grease. Contoh nak cuci pinggan. Okey, nak buang dia punya minyak-minyak tu kan. So kalau menggunakan ekoenzim, dia akan menggunakan lemak grease kepada molekul lebih kecil. Okey, berbeza dengan bahan pencuci kimia. Okey, surfaktan dalam bahan pencuci itu dia akan mengemusi lemak dengan menghasilkan buih. So kalau awak nampak banyak buih tu sebab banyak bahan kimia lah sebenarnya. Okey, mudah digunakan. Kalau guna ekoenzim dia tak perlu sental kuat-kuat. Okey, tapi kalau bahan pencuci kimia perlu sental sikit lah. Saliran tersumbat. Okey, kalau pembersih ekoenzim, molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak menyumbatkan saliran. Okey, so dia akan menyebabkan longkang kita tak tersumbat lah. Okey, sebab molekul lebih kecil. Berbanding dengan bahan pencuci kimia yang banyak buih itu, banyak efek pada saliran ataupun longkang-longkang tersumbat. Okey. Sebenarnya kos untuk pembersih ekoenzim lebih rendah lah sebab kita guna sisa pertanian. Berbanding bahan pencuci kimia yang kos ni lebih tinggi, lebih mahal lah maksudnya. Penghasilan sisa lebih kurang lah berbanding pembersih kimia, tapi sisa untuk bahan pencuci kimia lebih banyak. Dalam sekitar dia lebih mesra alam. Ini paling penting lah, dia lebih mesra alam. Yang pencuci kimia dia tak mesra alam sebab dia mencemarkan alam sekitar. Okey. Itu antara perbezaan pencuci ekoenzim dengan pencuci yang menggunakan bahan kimia. Okey, siapa sini pernah guna ataupun pernah beli barang-barangan yang ada tulis eco? Jelas eco
dia beli pencuci ada tulis Eco kat depan dia, dia beli plastik-plastik yang ada tulis Eco kat depan dia. Perasan tak? Ke tak perasan? Tak perasan. Tak perasan. You ke? Mana awak ni? Saya tunjuk kalau awak pergi pasar raya ke, cuba awak pergi cari pencuci yang ada tulis Eco. Okay, so boleh tengok apa kandungan dalam dia. Berbanding pencuci pinggan biasa. Ada beza kat situ. Okey, habis untuk perbezaan ekoenzim dan pencuci kimia. Alright, next slide. Okey, ini apa ni? Serum Bacteria Lactobacillus. Okey, so ini adalah contoh kegunaan bakteria namanya Lactobacillus. Okey, yang digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sisa saliran. Contohnya dia nak bersihkan sungai yang dipenuhi dengan minyak-minyak hitam. Contoh So bayangkan sungai itu dah penuh dengan minyak. Macam nak cuci? Kan kita nak selamatkan sungai ni supaya sungai hidupan laut tak mati kan. So caranya dia akan masukkan serum bakteria ni, bakteria Lactobacillus ke dalam sungai ataupun laut untuk membersihkan minyak tu, untuk menyingkirkan minyak. So dalam masa yang sama dapat menyelamatkan hidupan laut. So satu cara lah untuk satu cara faedah penggunaan bakteria ni dalam merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran. Kita gunakan sabun tapi kita gunakan serum bakteria Lactobacillus. Okay. So jangan tak tahu pula. So kita ada cara yang lebih eco and lebih mesra alam. Kita guna serum bakteria Lactobacillus untuk merawat air sisa. Okay. Tak gunakan bahan kimia lah. Okay. Habis untuk kegunaan mikroorganisma ini sama tadi. So kegunaan serum bakteria Lactobacillus ni selain untuk sisa kumbahan, dia juga digunakan untuk menyingkirkan bau busuk, membantu pencernaan haiwan ternakan, membuat kompos. Okey, siapa tahu apa tu kompos? Baja. Okey, biasanya kompos ni dia macam kompos semua bahan-bahan buangan. Okey, contoh sisa-sisa makanan, nasi basi, apa lagi? Nasi basi, kulit-kulit buah, okey, apa tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam tu kita kumpulkan sekali bahan-bahan kimia, bahan-bahan buangan tu. Kita biasa kita buang kan, kita buang kat tong sampah. Ni kita kumpul bahan-bahan sisa-sisa nasi basi, tulang ikan, tulang ayam semua tu, kumpulkan satu tempat, masukkan dalam bekas, kita akan masukkan Lactobacillus ni. Kita peram dia untuk jadikan baja. So baja ini kalau kita bagi kat tumbuh-tumbuhan memang subur sangat-sangat. Okey, itu kompos lah maksud dia. Okey, memajukan industri perikanan dan menghasilkan enzim. Okey. Itu adalah contoh penggunaan serum bakteria. Okey, habis untuk kegunaan mikroorganisma berfaedah. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada Okey, so kita teruskan. Jadi hari ni saya bagi je saya cerita je, nanti esok kita akan buat latihan Okey, esok yang next class. Okey, so tajuk seterusnya adalah pencegahan dan rawatan penyakit disebabkan oleh mikroorganisma. Okey. So banyak penyakit. Kita tahu kan penyakit disebabkan oleh mikroorganisma. Okey. Okey. Okey, selain mikroorganisma berfaedah, wujud juga mikroorganisma berbahaya. Okay, tadi kita dah cerita pasal mikroorganisma berfaedah. Sekarang kita cerita pasal mikroorganisma berbahaya. Okey, nama lain mikroorganisma berbahaya kita sebut sebagai patogen. Okey, boleh tak sebut seorang patogen? Nak dengar sikit urutan. Apakah yang dikatakan, apakah nama lain mikroorganisma berbahaya?
Nama lain mikroorganisma berbahaya. Apakah nama lain bagi mikroorganisma berbahaya yang menyebabkan penyakit? Apa dia? Patogen. Clear tak clear? Ya, patogen. So kalau saya sebut patogen, mesti semua orang tahu So patogen adalah mikroorganisma berbahaya yang menyebabkan penyakit. Okey. So patogen adalah mikroorganisma berbahaya yang menyebabkan penyakit. Okey. So macam-macam penyakit yang wujud sekarang ni disebabkan mikroorganisma. So antara cara dan rawatan pencegahannya adalah teknik aseptik. Okey, teknik aseptik. Okey, apa tu teknik aseptik? Okey, teknik aseptik ini merujuk kepada prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Okey, dia nak halang ataupun nak stopkan patogen tu. Okey, oleh demikian teknik aseptik adalah bertepatan dengan mencegah lebih baik daripada merawat. Kita tak nak bagi ubat, kita nak cegah dulu. Hal ini bermaksud mencegah seseorang daripada dijangkiti oleh patogen adalah lebih baik daripada merawat seseorang telah dijangkiti patogen. Maksudnya sebelum awak kena, kita cegah dulu siap-siap. Antara cara cegahnya adalah dengan mencuci tangan kan, menggunakan sabun. Saya nak tanya awak, ada tak beza kalau awak cuci tangan dengan air sahaja dengan cuci tangan dengan sabun dan air? Beza atau tak? Beza. Berbeza So kalau awak cuci tangan guna air saja, tidak membunuh mikroorganisma. Sebab itu KKM sarankan basuh tangan gunakan air dan sabun. Lepas guna air dan sabun, lap kering. Itu prosedur yang KKM sarankanlah untuk antara salah satu cara untuk mengelakkan daripada dijangkiti. Okey. So teknik aseptik ni bertepatan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat, nak elak seorang itu dijangkiti. Okey. Okey, so ada berapa teknik aseptik ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 teknik aseptik. Okey, pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan dan penggunaan sinaran. Okey, kita akan pergi one by one. Okey, ingat. Okey. Boleh ingat pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan, penggunaan sinaran. Okey. Saya teruskan. So kita pergi yang pertama sekali, pensterilan. Okey, teknik pensterilan. Pernah dengar ke tak pernah dengar? Tak pernah. Siapa yang tak pernah dengar ni contoh gambar. Nampak tak gambar gunting-gunting ni, nampak tak? Nampak. Okey. Contoh seorang doktor bedah, pakar bedah. Dia nak bedah orang. Nak bedah orang, nak gunakan peralatan gunting, pisau semua tu. So boleh ke dia gunakan peralatan tu dengan hanya menggunakan sabun pencuci biasa? Tak boleh. Ya. Boleh kan? Boleh. Bila dah lepas guna pencuci tu, lepas dah guna bedah orang, dia akan cuci bahan-bahan bedah dia menggunakan kaedah pensterilan. Kenapa pensterilan? Kita tengok. Pensterilan bermaksud proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Nak bunuh mikroorganisma atau menyingkirkan mikroorganisma. Okey. Kaedah pensterilan bergantung pada jenis mikroorganisma yang akan dimusnahkan ataupun disingkirkan. Contohnya suhu dalam autoclave. Okey, ini contoh bahan ni dimasukkan dalam autoclave. Okey. Suhu dia 130, di mana suhu ini dapat membunuh mikroorganisma termasuk sporanya. Okey. So penggunaan pensterilan ini contohnya mesin autoclave.
okey, dapat membunuh mikroorganisma dan juga sporanya. So kalau cuci-cuci biasa guna pencuci Ezion tu memang tak membunuh lah, okey. So kena gunakan pensterilan lah supaya dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya. Okey, selain itu selain autoclave, okey. Sekejap, ni autoclave Okey, kita ada penapis mikron. Okey, penapis mikron digunakan untuk menapis zarah-zarah seni dan mikroorganisma 0.1 mikrometer hingga 10 mikrometer daripada air ataupun cecair. Okey, so ni dua cara lah pensterilan, autoclave dengan penapis mikron. Okey, sekarang ni kalau operasan kalau kat rumah dia, kalau yang tahu-tahulah sesengah ibu-ibu yang ada baby, okey, dia kan nak basuh botol-botol susu kan. Kan biasanya kalau orang-orang zaman-zaman sebelum-sebelum ni dia akan basuh botol susu, dia akan didihkan air, rebus botol susu, betul tak? Ya. Siapa tahu? Ya. Dia rebus Tak tahu. susu nak bagi. Tak tahu tu sebab awak dah besar. Nanti kalau ada baby, tahulah. Okey. Dia akan rebus botol susu, puting susu kan, nak biar bersih. Itu cara pendidihan. Okey, sekarang ni dah teknologi sekarang dia ada satu mesin penserilan dah jual dah sekarang ni. Mesin tu dalam harga dalam RM300 lah. So dia tak payah didihkan, dia masukkan je dalam box tu terus boleh bersih. Kalau awak boleh search nanti box pensterilan. Okey, so kaedah pensterilan ada banyak. Cara-caranya menggunakan haba, bahan kimia, menggunakan sinaran, menggunakan tekanan tinggi dan penapis. Okey. So haba, autoclave lah tadi. Apa Celsius tadi? Ingat tak? Berapakah suhu dalam autoclave? Suhu yang dapat membunuh mikroorganisma dan bakteria dan spora. Melebihi 100 ni. 130 darjah. Yes, lebih 130 darjah Celsius. Okey. Sabun pun ada juga. Okey. So ada sabun yang menggunakan bahan kimia, sinar ultra ungu, periuk tekanan dan juga penapis. Okey, iaitu penapis mikron. Okey, itu untuk pensterilan. Okey. Okey, kita pergi pada kaedah yang kedua untuk untuk teknik aseptik. Okey, pendidihan. Ni gambar ni contoh kan contoh kalau nak bersihkan botol susu, besok orang akan didihkan air, rebus. Okey, tapi pendidihan ni suhunya 100 darjah Celsius paling tinggi. Tak boleh lebih lah. Okey. 100 darjah Celsius untuk membunuh mikroorganisma pada objek harian seperti botol susu, jarum suntikan, peralatan doktor gigi. Okey, kebanyakannya gunakan pendidihan lah. Kalau pendidihan dia dapat membunuh mikroorganisma, tapi spora tak. Okey, masih lagi okey lah, masih lagi boleh membunuh mikroorganisma. Okey, kaedah yang ketiga, okey, antiseptik. Antiseptik. So antiseptik ni adalah jenis bahan kimia yang dapat disapu pada permukaan kulit manusia ataupun luka untuk mencegah jangkitan patogen. Contoh kalau luka-luka, sapu ubat kuning kan. Biasa kalau orang PBSM tahu ni. So ubat kuning ni nama saintifik dia acrylamine, ubat kuning, ataupun povidone ataupun alkohol isopropyl. Okay, ini semua bahan-bahan antiseptik yang digunakan untuk disapu pada permukaan kulit untuk mencegah jangkitan patogen. Okay, setengah antiseptik seperti acrylamine dan povidone dapat membunuh mikroorganisma dan setengah lagi antiseptik seperti propylamine menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Okay, sama ada dibunuh terus ataupun direncatkan. Maksud dia rencatkan, maksud dia akan sekat atau halang pertumbuhan bakteria. Tapi bila dah tak ada antiseptik tu, dia akan tumbuh balik lah. So kena skip, letak selalu untuk halang pertumbuhan mikroorganisma. Okey, itu untuk antiseptik. Ini contohlah, contoh ubat kuning kan, yang biasa sapu kat kulit. Dia tak dapat, orang tak sekejap. Okey. Seterusnya kita pergi pada disinfektan. Okey, cara yang keberapa?
4. Cara yang keempat. Okay, so disinfektan ni merupakan bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup, seperti nak basuh cadar, nak basuh tandas, nak basuh lantai, nak basuh kolam renang. So kita akan gunakan disinfektan untuk membunuh mikroorganisma terutamanya patogen. Okay, so patogen adalah mikroorganisma berbahaya lah. Okay, contoh-contoh yang kita gunakan seperti dalam gambar ni, kita ada bahan peluntur. Okay, bahan peluntur ni biasanya guna apa? Klorok kan? Hidrogen peroksida, klorin. Okay, so ada 3 bahan ni adalah 3 bahan disinfektan. Disinfektan tidak sesuai untuk digunakan pada kulit atau luka. So luka tak bolehlah guna ni. Okay. Contoh disinfektan yang lazim digunakan dalam kehidupan harian seperti bahan peluntur, hidrogen peroksida dan klorin. So biasanya kalau renang, kita akan masukkan klorin untuk membunuh mikroorganisma. Okey, dan akhir sekali adalah sinaran. Okey, sinaran mengayon seperti sinaran ultra ungu, sinaran X, sinaran gamma dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. So ada 3 jenis ni. Ultra ungu, sinar X, sinar gamma. Tiga-tiga adalah sinaran mengayon yang dapat membunuh mikroorganisma. Okey, sinar-sinar ini akan menembusi ke dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Sebagai contoh, sinar ultra ungu digunakan untuk membunuh mikroorganisma dalam bilik bedah. Okey, so dia akan gunakan sinar ini untuk membunuh mikroorganisma. Okey. Habis untuk teknik aseptik. Okey, soalan nak tanya. Sebelum kita masuk antibiotik, soalan dia, apakah maksud patogen? Mikroorganisma berbahaya. Yang menyebabkan Penyakit. pandai. Okey, seterusnya. Okey, berikan satu contoh pensterilan menggunakan penapis. Apa nama penapis tu? Mikron, pandai. Okey, berikan 2 contoh sinaran yang digunakan untuk mensteril, digunakan untuk pensterilan. 2 contoh sinaran. Sinaran ultra ungu Betul, lagi satu. dengan sinaran gamma. Boleh terima, bagus. Ultra ungu gamma boleh. Okey, seterusnya, apakah nama mesin pensterilan yang menggunakan haba? Mesin pensterilan yang menggunakan haba. Autoclave. Pandai. Okey. Apakah teknik aseptik yang digunakan untuk merawat luka? Untuk merawat luka. Teknik teknik aseptik yang digunakan untuk merawat luka pada kulit. Cepat-cepat, cuba. Teknik yang digunakan untuk merawat luka. Alkohol isopropyl. Okey, nama itu contoh bahan kimia So kaedah dia, apa nama kaedah dia? Antiseptik. Antiseptik. Okey, kalau saya tanya apa bahan kimia, boleh sebutlah ubat kuning contohnya, alkohol dan sebagainya lah. Okey, antiseptik. Kalau untuk kaedah aseptik untuk membunuh mikroorganisma pada lantai tandas. So bahan apa digunakan?
teknik apa digunakan? Teknik yang digunakan untuk membunuh mikroorganisma pada lantai tandas, pada kolam renang. Tan. Ya, disinfectant. Disinfectant. Alright. Okey, habis satu kita pergi pada antibiotik. Okey, semua orang rasanya pernah makan antibiotik. Betul tak? Betul. Betul So bila awak dapat antibiotik tu, doktor akan pesan makan ni tolong habiskan cik. Tolong habiskan cik. So korang makan habiskan tak antibiotik ni? Tanya sikit. Jujur. Dapat antibiotik habiskan ataupun tak? Habiskan. Tak makan. Habiskan bagus. Memang Okay. tak. Ada setengah pesakit ni dia degil. Doktor suruh habiskan, dia makan sikit je. Dah bayar doktor, malas nak habiskan. Kan, padahal walaupun dah baik, orang rasa dah okey, dah sihat. Tapi disebabkan doktor arahkan habiskan juga, kena habiskan walaupun dah sihat. Kenapa? Ini baca ni. Okey, so ubat yang digunakan, apakah antibiotik? Itu ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan disebabkan bakteria. Okey, disebabkan bakteria. So kalau rawat jangkitan itu disebabkan virus, disebabkan protozoa, ubat antibiotik tak sesuai dibagi. Okay, kalau dapat antibiotik maksudnya untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Kalau disebabkan virus, biasanya dia akan bagi antivirus lah. Okey, so antibiotik tidak berkesan terhadap jangkitan virus seperti demam biasa, sesama dan batuk. Okey, so antibiotik ni dia hanya beri pada jangkitan disebabkan bakteria lah. Okey, apakah kerintangan antibiotik? Berlaku apabila antibiotik hilang kepayaan untuk membunuh bakteria. Oleh itu, antibiotik tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria. Sebab itu, kita kena habiskan antibiotik sebab nak memastikan keseluruhan bakteria itu dibunuh. Tapi kalau makan separuh je contoh, lepas tu tak makan dah, kemungkinan bakteria itu akan tumbuh lagi dan demam akan datang balik. Macam itulah maksud dia. Okay, punca berlakunya kerintangan antibiotik, penggunaan antibiotik yang berlebihan, mungkin terlebih antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat, contohnya merawat jangkitan disebabkan oleh virus, seperti sakit tekak, demam, sesama, batuk biasa dengan antibiotik. So kalau sakit tekak, demam, sesama, kebiasaannya doktor tak bagi antibiotik. So itu tak sesuai sebab disebabkan virus. So tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. So kena ambil, habiskan biasanya. Okay. Bahayakah kerintangan antibiotik? Bahaya kerana kerintangan antibiotik akan menyebabkan kita mudah sedah kepada lebih banyak penyakit lain. Okey, itu contoh antibiotik. Okey, so ni gambar terakhir ni sebelum kita ambil kelas kita. Ini gambar bagaimana antara contoh-contoh penyakit disebabkan bakteria. Okey, yang dirawat menggunakan antibiotik. Okey, kalau tengok gambar pertama ni, pneumonia. Siapa tahu apa tu sakit pneumonia ni? Tak tahu. So pneumonia ni lah sakit radang paru-paru. Okey, radang paru-paru disebabkan oleh jangkitan bakteria seperti bakteria Streptococcus ni. So disebabkan bakteria ni, doktor akan bagi antibiotik jenis penicillin. Okey, itu penyakit pertama lah, penyakit pneumonia disebabkan oleh bakteria Streptococcus. Okay, so yang kedua ni contoh jangkitan bakteria pada kaki athlete foot. Taklah kaki siapa ni. Okay, mungkin disebabkan gatal, kurap dan sebagainya. Okay, mungkin disebabkan oleh kulat, Trichophyton rubrum fungi. Okay, so disebabkan kulat ini, jadi awak mungkin akan mengalami gatal, mungkin akan cry dan sebagainya. So doktor akan bagi antifungal, anti kulat lah, anti kulat contohnya clotrimazole. Okay, kemudian ini kayap. Siapa nama kayap ni? Okay, kayap ni disebabkan oleh sejenis virus. Okay, so dia bukan disebabkan oleh bakteria ataupun disebabkan oleh kulat, disebabkan oleh virus. So doktor akan bagi antiviral, contohnya acyclovir.
Okey, so ada 3 ubat yang berbeza. Antibiotik adalah ubat disebabkan bakteria. Antifungal dirawat sebabkan puncanya sebab kulat, dan antiviral disebabkan punca penyakit itu disebabkan virus. So ada 3 jenis ubat yang berbeza lah. Okey. Ini antara contoh penyakit berjangkit. Okey, itu saja. So untuk hari ini saya nak sikit je benda, iaitu peterminda ini, yang ini dalam buku nota masing-masing. Okey, di bawah tajuk ini saja. Right, ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Okey, ni jawab dia ni, buat peterminda ni dalam buku nota masing-masing. So Okey. next class saya akan bagi. Alright, itu saja kelas kita hari ni. Okay, cikgu. Okey, terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Bye. Stop.